Hai, Assalamualaikum. Saya Ain Jebat dari Persatuan Seni Aspirasi Kuala Lumpur dengan kerjasama Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Negeri Melaka. Kali ini saya bawakan satu klinikan yang terdapat di Malaysia iaitu Klinikan Peranakan Baba dan Nyonya. Bersama saya adalah saudara Alan Wan dan Thomas Tan atau nama pentas mereka dikenali sebagai Bibi Kuat Nyo dan juga Neng Nyo. Buah kelapa warnanya gangsa, dipikul bahu anak si nyonya. Buah kelapa warnanya gangsa, bibit Melaka apa bangsa, timbang raja. Kalau mau tahu, marilah tanya. Kalau mau tahu, mari tanya. Tak usah malu-malu. Okey, Bibi Kuat Nyo dengan Bibi Leng Nyo. Betul ke Ain sebut? Ya, betul. Okey, soalan yang pertama, kita ada sejarah ringkas peranakan Baba dan Nyonya. Setahu Ain lah kan, yang Ain tahu bila orang cakap pasal peranakan Baba dan Nyonya ni, yang Ain tahu disebut Negeri Melaka dan juga Kebaya Nyonya. Tapi apa lagi sebenarnya benda-benda peranakan Baba dan Nyonya yang orang lain tak tahu? Sebenarnya Baba Nyonya ni berasal dari 3 negeri iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura pada masa itu. Sekarang Singapura dah keluar daripada Malaysia. Okey, itu asas negeri peranakan Melaka, Penang dan Singapura. Tapi sejarahnya biasanya yang kita sebutkan pedagang dari negeri China, okey, terutama dia dari kawasan atau daerah Hokkien datang ke Tanah Melayu untuk berniaga. Dan mereka terpaksa tinggal di Tanah Melayu selama 6 hingga 7 bulan untuk menunggu angin monsun barat daya untuk kembali ke negeri China. Okey, semasa menunggu di sana, mereka tinggal, hidup dan berkahwin dengan orang tempatan. Hasilnya, beranak anak lelaki kita panggil Baba dan yang si perempuan kita kata Nyonya. Itu permulaan generasi Nyonya dan Baba Melaka. Okey, Baba dan Nyonya itu adalah panggilan, ya? Panggilan, ya, betul. Lelaki dan perempuan, Baba untuk lelaki dan Nyonya untuk perempuan. Okey, faham. Tadi Ain ada baca juga, bukan tadilah. Sebelum ada baca juga pasal bila dia kata Melayu pun bukan, Cina pun bukan. Apakah maksudnya itu? Ada tadi di tengah rumah. Apa dia? Lu dengar gua punya pantun tau. Naik beca pergi pekan, mau beli 2 kati ikan. Kita ni Cina pun bukan, Melayu bukan. Inilah orang kata Nyonya Peranakan. Actually kita orang peranakan ni dia antara tengah-tengah pasal ibu kita gadis tempatan and then bapa kita pula pedagang daripada China. So dia antara pertengahan ni. So dari segi masakan pun bercampur. Katakan dia akan cara masak dia akan ikut China. Tapi cara ramuan dia akan ikut tempatan. Tempatan bermaksudnya lengkuas, serai, belacan, buah keras. Ni semua tak lari. Okey. Kita ni antara sebab semasa tu generasi pertama mereka kelihatan seperti orang tempatan, ya, berkulit gelap tapi rupa Cina. Okey, jadi mereka amalkan pakaian tempatan tapi mengamalkan kebudayaan Cina, termasuk nama pun nama Cina. Selain tu pun ada nama panggilan tempatan juga. Itu pasal kita kata antara tengah-tengah, kita tak rupa Cina, tak rupa Melayu. Kita duduk tengah-tengah sebab kulit kita dah orang tempatan, bercampur orang tempatan tapi mengamalkan adat istiadat orang Cina.
Okey, macam mana pula dengan bahasa? Adakah bahasa banyak digunakan dalam bahasa Chinese ataupun bahasa Melayu ketika di rumah dengan ibu, ayah, adik-beradik? Bahasa apa dia? Kalau bahasa ni more dekat kita punya bahasa Melayu dulu kala. Bahasa tempatan dulu kala lah. Bahasa baku. So, sebut dia, katakan Melayu sekarang kita orang panggil Melaka. Right? Orang Melayu panggil Melaka. Tapi orang peranakan Melaka. Oh, Melaka. Turun Melaka, bukan turun Melaka. Kalau katakan besar, kita orang panggil Besar. Oh, banyak tak tahu bahasa orang Melayu tak tahulah ni. Yes. Dia kadang-kadang A jadi E. Macam tu. Kalau E pun jadi A pula. E jadi A. Ya, betul. Betulnya. Okey, kita dah selesai dah dengan ringkasan sedikit tentang peranakan Baba dan Nyonya. Banyak betul lah yang tahu. Okey, seterusnya kita ada soalan apakah keunikan Baba dan Nyonya? Okey, biar saya mulakan dulu tentang pakaian. Okey, pakaian masa dahulu kita namakan baju panjang. Okey, seakan-akan baju panjang labuh Selangor. Tapi yang berbezanya baju labuh Selangor yang depan dia ada pelapik lagi. Yang ini tak ada pelapik, cuma ada kekek dan terus ke bawah panjang saja. Okey, ini adalah pakaian yang digunakan generasi yang mula-mula sekali. Okey, berpotongan seperti baju Cina tapi tanpa butang. Jadi kita perlukan 3 kerosak untuk menyematkan pakaian ni. Okey, untuk peranakan kita ada lagi satu anak baju yang putih ni, kita kata anak baju putih sebagai baju penutup dalam. Okey, yang baju yang kita pakai dahulunya ya kain kapas berkotak-kotak, dan bila datangnya British kita dapat kain-kain boy, kain organza yang lagi orang kata nipis dan transparent. Jadi baju putih dalam ni ialah sebagai penutup dalam. Okey, dan dulu-dulu tak boleh buka, semua tutup sampai atas-atas. Okey, yang bahagian bawah kita gunakan kain batik. Okey, kain batik tu memang batik yang berbunga flora dan fauna. Okey, itulah salin pakaian yang mula-mula. Lepas tu kita tukar kepada kain lace, then kain kebaya, sebelum kebaya sulam dan terus kebaya moden berbunga tinggi. Itulah antara fashion yang kita lalui pada masa dahulu hingga sekarang. Okay, makanan pula bah? Ya? Kalau makanan ni banyak boleh cerita. Pasal makan lu tanya aku pasal makan tu tak payah tuksa. Lu tanya aku sudah. Okay. Bila lu datang Melaka, the first orang akan tanya pongteh. Apa tu ayam pongteh? Ayam pongteh, masakan peranakan ni, ayam pongteh ni digemar, disukai oleh kanak-kanak. Pasal dia punya rasa manis, lemak. Ada kicap? Yes, dia macam kicap. Pandai lu nya. Betul. Saya pandai, So, saya pandai masak. Macam tu. Nanti datang makan, nanti bibi ajar lu lagi Boleh. Makanan peranakan katakan pongteh. Pongteh tu dia more dekat bawang, lepas tu tauco. Tauco ni adalah kacang soya yang dah diperak. Jeruk. Jadi jeruk dengan garam. So dia tauco. So bila dia dah tumis wangi, dia masukkan kentang. Macam itulah. Tapi saya perasan orang Cina dia jarang makan pedas. Kenapa? Contohnya seperti peranakan Baba makan kicap dan soya lah di jeruk. Contoh macam tu, sebab dia tak suka makan pedas ke? Bukan tak makan pedih. Kalau lu orang Melaka, lagi dia suka pedih. Ya ke? Okey. Ya, betul. Lu tengok kalau pongteh, apa dia lawan dia? Cuba teka. Lawan dia. Nak saja jawab. Depan mata lu pun ada kadang-kadang. Alah. Biarlah saya jawab. Okey, kita bagi clue lah. Kita bagi clue, okey. Okey, dia cili bawang belacan. Oh, sambal belacan. Depan mata pun dah ada. Betul tak? Saya champion. Kalau pongteh, lawannya sama belacan. Okay. Bukan kita orang peranakan tak makan pedih. Orang peranakan ni lagi kuat pedih. Katakan, kamu pun bila datang Melaka akan cakap,
asam pedas Melaka. Tapi kalau orang peranakan, dia tak sebut asam pedas. Dia akan sebut gerang asam. Gerang Kenapa dia panggil sebut gerang asam? Geram. Geram asam. Geram asam. Pasal apa? Gerang asam ni dia asam tapi masak lepas. Kenapa dipanggil gerang asam tau? Orang Melayu panggil dia asam lepas. Asam lepas. Kita orang panggil gerang asam. Kenapa dia orang kata gerang asam? Bibik, saya rasa Ini satu. Saya rasa macam dalam program memasak. Program masakan. Tu aku cakap kalau masakan ni, Bibi tak lari. Bibi pandai masak. Kita nak So, okay. Gerang asam ni, dia more dekat macam mana tau. Kenapa dia orang sebut gerang asam? Pasal, contoh dulu-dulu kan kita orang suka bergurau. Dulu-dulu kalau nyonya ni, dia dah geram, semua dia masukkan satu kali. Dia orang panggil gerang asam. Dia dah geram, lepas tu dia masak asam. Macam tu. Jadi kita orang panggil gerang asam. Tapi orang Melayu, dia akan panggil asam pedas. Sebab dia dah asam, pedas. Sekiranya siapa yang betul-betul pure peranakan baba dan nyonya ni, dia tahulah kita tak panggil asam pedas. Yes. Tak belagak lah panggil geram asam dengan semua orang. Hari ni saya makan geram asam. Ikan Geram asam apanya? Ikan pari ada, tenggiri ada. Tapi ikan pari lah paling sedap. Yes, betul. Lagi satu, untuk kita cakap pada pasal kostum balik tadi adakah pakaian yang Bibik sekarang pakai ni adalah pakaian sampai sekarang masih orang pakai, ataupun ini adalah pakaian dahulu kala? Ya kan? Dan lagi satu, adakah ini pakaian untuk lelaki sahaja ataupun perempuan juga pakai juga baju ni? Semangat soalan tu. Pakaian ni memang dipakai oleh perempuan dari dulu-dulu lagi. Sekarang jarang orang mau pakai. Pandai tak boleh pakai. Rambut pun tak mau simpan panjang, mau rambut bontot. Jadi pakai kebaya pun soal lemas. Apa lagi kebaya panjang? Betul taknya? Betul, Taci. Sebab apa? Kenapa budak zaman sekarang dia suka pakai kebaya daripada suka pakai baju panjang? Kerana kalau pakai kebaya, dia akan bentuk shape dia cantik, potongan badan. Tapi kalau pakai kebaya panjang, dia sepapan, dia sama rata, atas bawah semua sama. Tak ada shape, tak ada apa. Dia macam pakai baju kurung, macam tu je habis. Sebab orang dulu-dulu more prefer dekat pakaian dia seronok. So sedap mata pandang, tak mendedah sana, tak mendedah sini. Macam tu. Okey. Baju ni dijual atau tidak? Kalau jual, saya nak belilah. Saya memang suka baju panjang. Kalau baju, susah lu mau belinya. Kita ni semua buat sendiri. Bibik dah jahit untuk saya lah macam tu. Macam ni lah, lu cari Taci gua. Dia pandai jahit. Nanti ukur badan. Okey. Tunggu saya datang Melaka, saya telefon. Bolehnya, boleh. Kita seterusnya kita nak tanya, apakah perbezaan peradaban baba dan nyonya dengan kaum-kaum lain? Macam ni, lu lebih jelas daripada gua. Perbezaan dia banyak. Setiap peranakan dekat Melaka ada banyak jenis peranakan. Jadi asasnya dari mana mereka datang. Kalau kita Cina, peradaban kita Cina. Kalau Melaka Ceti, peradaban India. Yang peranakan Serani, dia ikut cara Portugis. Jadi dia cuma kan simulasikan peranakan tempatan. Adat tempatan, dia campur aduk kepada atau simulasikan kepada adat mereka yang mereka amalkan. Jadi dia bercampur aduk. Orang kita Melaka kata kita rojak ni rojak yang best. Semua yang baik-baik kita angkat, kita campur, buat satu lauk yang sedap-sedap. Itu kata rojak Melaka. Yang best sekali. Macam tu lah cara dia, adat kita, unikan kita. Rojak Cina ada macam-macam lain, rojak Melayu lain, rojak Indonesia gaduh-gaduh lain.
Bahan-bahan dia lebih kurang sama, sayur-sayuran, cekodok-cekodok goreng, kuah dia saja yang lain. Ada yang pedas, ada yang manis, ada yang asam pedas. Macam tu lah cita rasa dia. Jadi keunikan kita ada keunikan sendiri setiap tahun peranakan. Tapi dia seorang kata, kalau bila lu sebut orang peranakannya, tak lain tak bukan semua yang makan mulakan. Makanan yang dia jadi mulakan. Makanan tu sebagai permulaan. Okey, kamu tengok cara masakan dia macam Melayu tapi Cina. Masakan India tapi tengok macam Melayu. Kalau babanya? Lebih kepada Cina. Lebih kepada Cina. Tapi cara masak dia lebih daripada Cina. Okey. Tapi Melayu ni ada. Kalau Melayu ni bahan dia. Oh, Melayu bahan dia seperti bahan dia. So bahan dia seperti mana? Buah keras, belacan, serai, lengkuas, bawang, cili. Tu semua bahan dia. Kiranya perbezaan Baba Nyonya dengan kaum lain ni kita bermula daripada makanan lah kan. Makanan pun sendiri dah banyak beza. Sejarah ringkas sudah, keunikan sudah, perbezaan pun sudah. Seterusnya kita pergi pula dengan kepada usaha kaum Baba Nyonya untuk memperkenalkan dan memartabatkan Baba Nyonya kepada masyarakat. Kalau kita orang muda, kita banyak tertarik pada social media lah. Banyak main Twitter, Instagram, Facebook. Adakah itu antara salah satu platform untuk memperkenalkan kepada orang-orang muda lah? Dan sekarang ni juga, macam mana? Adakah mereka masih berminat lagi dengan, contohnya Bibi adalah performer kan? Adakah benda-benda ni Baba dan Nyonya ni masih menarik minat mereka untuk meminati Baba dan Nyonya? Kalau bagi segi persembahan, kalau nak tarikkan hati, mestilah Nyonya. Pasal apa? Dia kebaya pendek, seksi. Itulah jadi tarikan untuk generasi yang baru. Pasal apa? Bila dia joget, bila dia orang kata bergurau, bila dia senyum, memikat hati. Tapi kalau dulu-dulu, kalau anak darah, tak boleh tunjuk tak buka. Tak boleh jarang-jarang. Okey? Semua kena pakai baju panjang, kena tutup atas sampai bawah. Habis pakai semua mau senonoh. Biar tak boleh tampak macam orang gila orang cakap. Tak boleh. Anak darah mesti senonoh. Okey, berbudi pekerti tinggi, mau pandai bawa diri. Okey, nija anak muda, semangat. Pakai lagi lama, lagi pendek, lagi jarang, lagi sikit. Sakit hati. Alah, Abah, zaman lu dulu sejuk. Zaman gua sekarang ni panik. Sama aircon pun panik. Tapi kita dulu tak ada aircon. Kipas tangan saja kita pakai. Bah, dulu orang kata dulu punya poli sulah pendek. Sekarang punya poli sulah panjang, mana sama bang? Betul juga. Dulu tak macam banyak duit. Ni yang banyak duit boleh bayar saja. Dulu mau bayar, mau ingat betul-betul. Apa susah duit tu datang. Ya, betul tu. Gaji? Sekiranya kalau ada prinsip usaha tu, kalau kita buat persembahan apa yang dilakukan? Adakah lawan pantun? Kalau lawan pantun saya memang tak boleh join lah. Tapi kalau menyanyi mungkin saya boleh. Okey, lagi segi untuk performance, kebanyakan performance adalah tarian. The first untuk menarikkan hati adalah tarian. Okey, second untuk mengenalkan pasti kita orang peranakan actually daripada nyanyian Dondang Sayang. Nyanyian Dondang Sayang dia berbeza. Dia berbeza bunyi dia. Dari segi kiasan dia lain. Lagipun nyanyi lagu tu macam-macam boleh lagu tradisi macam-macam boleh campurkan, okey. Tapi usaha untuk kita ni Dondang Sayang. Bukankah Dondang Sayang telah diisytiharkan warisan dunia. Jadi kita kena terpaksa sanggup mau hidupkan dia. Lagi-lagi pun pakaian ni pun macam baju panjang jarang budak-budak ni yang mau pakai. Dia lagi suka macam tu cakapnya baju kebaya pendek. Lagi jarang lagi baik. Sebab apa? Cepat dapat menantu.
Habis kain batik dia pula dulu sendiri ikat. Bapa gemuk, bapa kurus, kain batik tu boleh pakai balik. Ni jam zip saja dia. So potong dia, jahit dia, zip dia. Sudah gemuk, pus semangat kain baik-baik, habis dia campakkan. Sekiranya Betul taknya? tak betul, saya tak setuju. Hai! Okey, tapi benda tu yang bab pakaian kebaya tu yang makin ketat, makin lagi menarik lah sebenarnya. Saya setuju Pak tu. Yang lagi menarik dan lagi itu adalah salah satu cara tengok ada orang suka. Itu adalah salah satu yang dapat mendekatkan lagi lah orang-orang muda dengan Bapa Nyonya ni. Okey, rasanya kita macam dah banyak dah kupas pasal Bapa dan Nyonya ni. Yang terakhir sekali, apakah harapan untuk mereka-mereka untuk meminati Baba dan Nyonya dan pendekatan untuk mendekati Baba dan Nyonya. Apa yang menariknya sebenarnya Baba dan Nyonya ni orang tak tahu pun. Tapi kita kena expose lagi Baba dan Nyonya kepada mereka. Bukan orang Melaka je. Ada daripada negeri-negeri lain juga. Kemudian Baba dan Nyonya memang dah terkenal satu Melaka, satu Malaysia dan ke satu ni Asia Tenggara. Okey, kita mempunyai persatuan peranakan Melaka yang di mana setiap tahun kami akan berjumpa dengan rakan-rakan negara lain seperti Thailand, Australia, Indonesia, Singapura. Kita bergabung dan buat satu convention setiap tahun. Okey, ia untuk mengingatkan dan memberitahu member-member ahli-ahli tentang peranakan dan apa sosialisasi kami pada masa itu. Untuk anak-anak muda pula, kita terpaksa keluarkan program-program mengenal pasti pakaian, makanan, adat resam, termasuk drama dan tarian kepada mereka. Okey, baru keluar minat. Bagi saya dulu-dulu pasal hidup dengan nenek pegang kuat-kuat. Mesti belajar ni, mesti tahu adat ni. Tak boleh kata nak lepas-lepas tangan, shortcut. Panggilan ikut protokol, peraturan mesti ikut. Tak boleh kata uncle, auntie, pakcik, makcik, tak boleh. Setiap protokol ada panggilan dia. Jadi kena ingat semua, kena tahu semua. Tapi sekarang kesianlah. Uncle, auntie, tak kira lah siapa. Betul. Orang kata apa? Orang dulu-dulu ni, dia ada satu pepatah tau. Biar mati adat, jangan mati anak. Terbalik. Biar mati anak, jangan mati adat. Tapi orang sekarang ni, biar mati adat, jangan mati anak. Itulah orang muda zaman sekarang ni mungkin bukan kekurangan, lack of budi bahasa dan tidak tahu budaya lah sebenarnya. Lagi-lagi orang muda. Ya. Betul. Nak tahu ahli-ahli dalam persatuan tu adakah ada orang-orang muda ataupun adalah umur 40-an ke 30-an mungkin? Tidak tahu. Sayang sekali semua dah tua. Kebanyakan peringkat yang senior citizen. Yang muda-muda ni macam gua sial. Gua ni boleh bilang lah orang kata apa, tengok jari pun boleh kira. Okey, mungkinlah kenapa? Rasanya kenapa orang muda tidak berminat? Kenapa? Maybe sebab kerana dia orang kata apa, sosial dia yang more daripada adat. So dia orang tak bersuka. Okay, buat saya mereka ni dah ada kebebasan yang terlampau. Saya kata kebebasan terlampau sebab mereka ada kebebasan sosial, kebebasan media, dapat secara senang. Jadi mereka tak ingatkan benda-benda yang cultural, adat, resam ni dia kurang. Okay, masa dia lebih kepada barang-barang moden, internet, WhatsApp, main telefon, okay, berjumpa kawan atas talian, habis keluar dengan kawan semua. Masa dulu-dulu tak boleh, curfew means curfew. Ni nak keluar pukul berapa, balik pukul berapa pun macam tak ada orang boleh perintah mereka, tak boleh cakap. Sukati pukul berapa balik, sukati keluar pukul berapa. Janji cukup masa mak bapak bagi ulurkan buang. Itu saja mereka tahu. Okey, kalau ada orang tua-tua kat rumah, adalah kontrol sikit. Ni tak boleh buat, tu tak boleh buat. Cukup masa belajar, cukup masa makan.
Itu cara dia dulu-dulu, tapi sekarang semua sendiri buat. So, sendiri suka buat apa lah. Ya, betul. Saya sendiri muda kan. So, kiranya orang muda ni rasa dia tidak mahu dikongkong ataupun dia orang mahukan kepuasan. Mungkin kalau bila ditegur, itu sesuatu benda yang tidak boleh diterima. Okey, Bibi Huat Nyo and Bibi Leng Nyo, kita dah sampai penghujung dah. Rasa tak cukup lah nak borak lagi. Kena banyak lagi topik sebenarnya. Banyak topik lagi. Maksudnya banyak lagi soalan-soalan yang perlu diajukan. Tapi cukuplah setakat ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi pada waktu yang lebih tepat lagi. Okey, memandangkan esok kita raya kan. Okey, hari raya dah tiba. Habis sudah berpuasa. Apakah pesanan-pesanan Bibi Huat Nyo dan Leng Nyo untuk kepada masyarakat? Macam ni. Orang kata apa, kita ikut adat dulu-dulu. Kalau ikut adat Melaka, mesti suka berpantun. Betul tak? Betul. Saya bukan orang Melaka tapi saya setuju. Saya suka dengan pantun. Macam ni, lu dengar betul-betul tadi. Macam ni gua jual dulu Boleh jalan. Lu dengar orang kata apa? Buah kepaya jeruk sama halia. Boleh niaga di mana-mana. Sambut raya hari mulia. Orang bagai dunia ate syurga. Okay, saya pula. Tangkap ikan dalam payah, guna jerat sama jala. Saya ucapkan selamat hari raya kepada sahabat, sobat satu Malaysia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya in advance. Terima kasih banyak-banyak kepada Bibi Huat Nyo dan juga Bibi Leng Nyo di atas pantun yang sepatutnya saya sediakan pantun lah tapi saya tak sediakan lah. Lepas saya akan buat pantun lah. Istimewa untuk Bibi. Terima kasih. Cuba belajar. Betul. Okey. Terima kasih. Sekian. Sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan serik dengan perkongsian kita. Mungkin ada topik-topik lebih menarik bersama Bibi-Bibi kita nanti. Okey? Okay, jumpa lagi. Sekian sahaja untuk kali ini. Saya Ain Jebat daripada Persatuan Seni Aspirasi Kuala Lumpur dengan kerjasama Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Negeri Melaka mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia. Bye!